Saya adalah bekas anggota bomba. Saya bertugas bersama dengan anggota bomba Singapura dan pernah beberapa kali saya pernah mengalami perkara yang serupa. Yang mana ada kes kematian bila terbakar, tak dapat selamatkan diri, terperangkap dan mati di tempat kejadian. Kesian kisi bila tengok mayat-mayat yang rentung dibakar api yang begitu panas. Ada yang mati keseorangan, ada juga mati bersama dengan keluarga. Amat menyedihkan. Berpuluh tahun saya berkhidmat sebagai ahli anggota bomba. Pengalaman saya ni yang saya katakan kerap berlaku apabila saya kena hadiri kes kebakaran dan melibatkan kematian. Orang ahli anggota bomba ni adalah orang yang pertama akan nampak mayat tu dulu. Bukan paramedik, bukan doktor, bukan nurse, bukan ahli keluarga, bukan jiran, tapi the frontliner anggota bomba yang akan nampak mangsa kebakaran. Beberapa kali saya pernah kes seorang wanita yang agak berusia mati dalam rumahnya. Ini kerana tengah masak sesuatu, tengah panaskan sesuatu, kemudian sempat keluar, turun ke bawah untuk ambil surat. Naik ke atas, dah lambat kisi, dah mula terbakar. Memang sedih bila masuk dalam rumah tu. Wanita tua yang dimaksudkan memang tak boleh bangun, terbaring di atas katil, mati terbakar hangus begitu saja. Bayangkan saudara. Jadi bila saya masuk dalam, selalunya saya akan ada satu vision yang mana wanita ni akan cuba bercakap dengan saya. Ini perkara benar-benar berlaku pada saya. Dan saya masuk dalam, first saya masuk dalam bilik, saya tengok ada casualties tak? Ada tak mangsa kematian? Kalau ada, banyak report nak kena tulis ke si. Dan report tu nak kena expedite, nak kena buat dengan segera. Tugas bomba ni bukan sekadar masuk padam api, jalan. Tugas bomba masuk padam api, kemudian investigation. Bomba kena buat. Sebab tu ahli bomba kena menduduki fire safety course dan sebagainya untuk kita ketahui kebakaran itu, bagaimana kebakaran itu bermula. Puncanya dari apa? Ada kala dia memakan minggu, kadang-kadang makan bulan. Sebab apa yang kita dapat tahu informasinya, kita harus serahkan pada pihak-pihak berkuasa seperti pihak mahkamah dan pihak polis sebagai bahan bukti. Kita dianggap sebagai profesional. Jadi kenyataan kita nak kena buat kita nak kena buat report kita betul-betul ke si. Jadi dari situ bila saya masuk, tiba-tiba saya boleh tervisualize ke si. Saya boleh terbayang yang mana Amah Cina ni tengah baring, dia rasa api panas, dia cuba bangun, tolak badan dia. Dia pekik berkali-kali dalam bahasa Mandarin. Dia pekik, tak ada orang tolong, tak ada orang bangun. Dan kemudian api terus masuk ke dalam bilik dia. Dia mati kerana terhidu bau asap dulu. Selalunya gitulah kisi. Orang akan mati sebab asap. Dia dah mati sebab asap banyak sangat dalam badan. Kemudian barulah api itu akan masuk ke dalam biliknya dan membakar dia sampai dia meninggal. Jadi saudara, saya balik rumah, nanti kadang-kadang yang mati ni akan datang menghantui dalam tidur saya. Pada mulanya saya macam tak boleh percaya benda ni berlaku pada saya. Kemudian ada lagi kebakaran melibatkan kematian, benda yang sama berlaku. Saya boleh visualize pada beberapa minit sebelum mangsa ni meninggal dunia. Saya pernah menghadiri satu kes yang mana anak kecil mati. Kesian kisi. Kesian sangat, anak kecil dibiarkan oleh datuknya. Datuknya keluar pergi hantar cucu pergi sekolah sekejap. Sekolah tak jauh, bawah blok je. Cucu tengah tidur. Datuk tak tahu cucu dia dah bangun. Cari-cari atuk tak ada. Main dengan larita. Terbakar satu rumah. Dalam tidur saya, anak kecil ni pun datang dekat saya. Dan benda ini kerap berlaku. Sampaikan satu waktu tu, saya ni dah dalam keadaan kemurungan. Saya mempunyai kemurungan, depression. Saya dihantar pergi kaunseling. Untuk beberapa bulan saya tak boleh dibenarkan untuk berada di frontline. Malah saya diarahkan untuk duduk dekat fire station saja. Dan saudara, rupa-rupanya apa yang saya ada ni adalah satu kelebihan. Jadi bila orang tu meninggal dunia, saya ni macam boleh terbayang balik beberapa minit sebelum dia meninggal apa yang berlaku. Tapi tidak semua kisi, not all. Kadang-kadang saya akan ada flashback macam tu. Satu kali tu saya pernah menziarahi
saudara saya yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Saya sampai di rumah dia, kemudian saya terus masuk ke dalam bilik tidur yang mana jasadnya tu, mayatnya dibaringkan dekat atas katil. Saya masuk, saya nak cium jasad arwah saudara saya ni. Saya tarik kain dekat muka, terus saya boleh terbayang, Casey. Saya boleh terbayangkan saat dia jatuh dan digilis lori ketika dia sedang menunggang motosikal. Saya tahu kalau saya beritahu orang, orang susah nak percaya. Tapi saya kadang-kadang ada flashback seperti itu. Dan setelah berkali-kali saya terkena gangguan ini dan ia menjadikan satu gangguan emosi pada diri saya terus minta tukar dengan HR supaya tidak berada di front line untuk berkhidmat dekat cawangan latihan, iaitu di Civil Defence Academy. Di sana saya menjadi pelatih untuk beberapa tahun sebelum saya berhenti dan membuat kerja lain sekarang ini. Itu pengalaman saya, Casey. Minta maaf, bukan lebih kepada kisah nampak hantu seram, tapi kepada kisah misteri. Satu kelebihan yang saya punyai, maknanya kalau saya jumpa orang tu meninggal dunia, kadang-kadang saya boleh flashback beberapa minit sebelum dia mati, apa yang terjadi.